Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung. Sebab dia kata bahagian ni bahagian tinggi sikit. Sebab dia bahagian apa? Bahagian permasalahan dalam faraid. Ini sebab tu kita lepas dulu tak ada masalah. Ashabul furud semua tak ada masalah. Sekarang kita masuk apa? Masalah apa? Al-jaddu mal ikhwah. Bab yang pertama. Okey. Bab yang pertama ni dalam permasalahan faraid, masalah apa? Al-jaddu mal ikhwah. Okey, minggu lepas kita sebut. Cuba ingat balik keadaan dia. Datuk apabila bersama saudara-saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa, dia dalam dua keadaan. Keadaan pertama apa? Keadaan pertama ni tidak ada orang yang mendapat bahagian secara faraid. Ini kita boleh lihat sudah tu. Dalam keadaan apabila datuk bersama dengan saudara-saudara seibu sebapa atau sebapa, di dalam tidak ada ashabul furud yang lain, datuk sama ada dua keadaan. Dia akan dapat apa? 1/3 ataupun secara apa? Muqasamah. Apa maksud muqasamah ni? Muqasamah datuk dianggap sebagai apa? Salah seorang saudara lelaki. Dua keadaan saja kita kira dia. Ini tak ada ashabul furud yang lain. Datuk dianggap sebagai salah seorang saudara lelaki. Ini kita kenali sebagai al-muqasamah. Mana datuk tadi kita letakkan dia sama kedudukan bagi seorang saudara lelaki. Satu keadaan lagi kita sebut sebagai apa? Al-apa? 1/3. Jadi kita tengok keadaan mana yang lebih menguntungkan datuk kita bagi. Kalau kita tengok 1/3 lebih menguntungkan dia, kita bagi. Kalau kita tengok muqasamah lebih menguntungkan dia, kita bagi secara muqasamah. Ini keadaan yang pertama. Kita ambil serah ya. Boleh faham kan? Tapi tak apa, insya-Allah jangan kita risau. Kalau kita habis ni nanti kalau round ketiga kita ulang bagi permasalahan saja. Tolonglah siapa boleh buat nota, kita buat nota. Macam yang apa? Yang nota sebelum ni ada apa? Jemaah kita yang tolong buat, kita bagi ada begitu. Ustaz Urai dia buat lah. Jadi ni untuk permasalahan insya-Allah round kedua kita belajar permasalahan saja. Kita tengok yang faraid. Sebab itu apa? Ini jelas sudah kan? Siapa yang dapat 1/2, siapa dapat 1/4, siapa dapat 1/3, siapa dapat 2/3, siapa dapat 1/8, siapa dapat 1/6, jelas sudah tu. Tak ada masalah. Siapa asabah bin nafsi, siapa asal bin ma'al ghairi, siapa asabah bil ghairi, jelas. Siapa hujur iman, siapa dosa, itu jelas sudah kan? Itu insya-Allah jelas ya. Itu tak ada masalah sudah. Sekarang kita ni ambil apa? Kita sekarang kes file. Dia mudah ada istilah apa? Kes file. Kita belajar sekarang. Sebab tu ni susah sikit. Sebab tu kalau yang bahagian pertama tak dikuasai, tak apalah, duduklah menunggu rahmat Allah turun pada kita. Sebab Allah sebut wa rahmatuhu wasi'at kullu syai'. Wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah meliputi segala
segala-galanya. Kita faham ke tak faham, insya-Allah rahmat Allah ada semua. Okey. Jadi ini kalau masalah ni mesti faham asas ni. Bagian siapa dapat secara ashabul furud, siapa yang dapat secara apa? Asabah. Okey. Jadi minggu lepas kita sebut apa? Saya ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Kita sebut datuk apabila bersama saudara dia dalam dua keadaan. Keadaan pertama apa? Datuk hanya dengan saudara, seibu sebapa ataupun sebapa. Kalau seibu sebapa ada, sebapa pun ada, boleh dapat semua kan? Tak boleh. Ingat ya, saudara seibu sebapa dia akan menghalang saudara sebapa. Jelas tu? Okey. Tapi saudara seibu sebapa boleh halang saudara sebapa. Tapi saudara datuk tak boleh halang saudara sebapa. Dia boleh halang saudara apa? Saudara apa? Saudara seibu saja dia boleh halang. Tapi saudara seibu bapa dia boleh halang saudara sebapa sebab dia lebih hampir. Tapi datuk tak ada saudara seibu sebapa, dia tak boleh halang saudara sebapa. Kita sebut lepas, kita kata apa? Dalam dua keadaan. Apabila datuk bersama saudara seibu sebapa, tak ada pewaris lain. Keadaan pertama, sama ada datuk dapat 1/3 ataupun datuk dapat secara mukhasama. Apa makna mukhasama? Datuk dianggap sebagai salah seorang pewaris. Jadi kita kalau bawa masalah itu pada kita, macam mana kita bagi? Kita tengok yang mana lebih menguntungkan datuk. Kalau lebih menguntungkan secara 1/3, kita bagi 1/3. Kalau lebih menguntungkan secara mukhasamah, kita bagi secara mukhasamah. Jadi sekarang keadaan kedua, apabila bersama datuk dan saudara-saudara seibu sebapa ni orang lain yang mewarisi secara faraid. Ini keadaan kedua. Nota keadaan pertama hari itu kan, nanti siapa lah buat tolong buat nota, nanti kita mudah sikit. Kalau pakai nota mudah kita tengok, sebab waktu persingan pertama kita tak masuk bab ni kan. Okey, keadaan kedua, okey. Keadaan kedua, apabila bersama dengan datuk dan saudara-saudara tadi, seibu sebapa ataupun sebapa. Masalah sebapa, saudara sebapa ini, saudara seibu sebapa, al-ikhwatu al-ashiqqa. Al-ikhwatu al-ashiqqa, jamak taksir. Syaqiqun, syaqiqani, ashiqqa, jamak taksir. Jadi jamak taksir marfu dengan apa? Dengan dhammah. Kalau jamak mudzakkar salim marfu dengan apa? Marfu dengan apa? Jamak mudzakkar salim marfu dengan apa? Jamak taksir marfu dengan dhammah. Jamak mudzakkar salim marfu dengan apa? Dengan waw. Marfu dengan waw. Al-muslimuna. Okey, al-muslimuna.
Okey, apabila bersama datuk dan saudara seibu sebapa ini ataupun saudara sebapa pewaris lain yang mewarisi secara faraid, sama ada dia dapat 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 ataupun 1/6, tak kira, asalkan ada pewaris lain yang mewarisi secara faraid bersama mereka. Jadi datuk sini dia kita boleh bagi dalam 3 keadaan, pilih yang mana paling menguntungkannya. Pertama, ingat kita bagi kan? Okey. Tiga keadaan. Kalau tak ada, 2 keadaan saja kan? Kalau tak ada apa pewaris lain, 2 keadaan saja kan? Pertama apa? 1/3. Satu lagi apa? Al-muqasamah. Tapi sini dia ada 3 cara. Pertama, dibagikan. Satu per 3 bagi. Okey. Selepas pewaris yang mewarisi secara faraid. 1. Kita bagikan dia 1/3 bagi selepas pewaris yang mewarisi secara faraid. Okey, jelas ya? Pening kan? Mau pening, kita boleh tunjuk contoh lagi, jangan pening dulu. Ingat saya dulu, ini boleh teori je, bukan praktikal lagi ni. Okey, jelas ni? Kalau jelas, mengapa untuk keadaan pertama, Ustaz tak sebut pun. Ustaz sebut datuk apabila bersama dengan saudara-saudara tidak ada pewaris lain yang mewarisi secara faraid, datuk dibagi dalam 2 keadaan. Pertama apa? 1/3. Ustaz sebut bagi je? Tak. Sebab apa tak sebut 1/3 bagi? Sebab apa? Sebab apa? Tidak warisan lain. Sebab apa? Tidak ada yang mewarisi secara faraid. Sebab tu kita tak sebut bagi. Dia tak bagi, dia ambil berdasar. Tapi kalau ada pewaris lain yang mewarisi secara faraid, kita sebut 1/3 bagi selepas pewaris lain yang ambil. Ini maksud 1/3 bagi. Yang dulu terus diambil daripada 1/3 sebab tidak ada pewaris lain mewarisi secara faraid. Jelas tuan? Yang kedua, okey, dibahagikan secara al-muqasamah. Apa muqasamah? Datuk dianggap sebagai apa? Sebagai salah seorang saudara lelaki. Yang ketiga, tolong jawab siap. Satu lagi apa? Satu lagi. Berapa kita bagi datuk? Cuba ingat. Berapa? Satu lagi, tolong jawab. 1/6. Sebab ingat bagi datuk kan, 1/6 siapa dapat? Siapa dapat? Bapa, ibu, datuk ni, nenek. Datuk akan dapat 1/6. Okey. Okey, sini datuk dia akan dapat 1/6 dibahagikan 1/6 bagi, bukan bagi yang 1/3 bagi 1/6 sebagai okey, secara apa? Secara faraid.
Okey, mana kita ambil 1/6 bagi pada dia. Jadi ini keadaan datuk. Apabila bersama datuk ini, pewaris yang lain. Satu, kita bagikan datuk 1/3 bagi. Yang kedua, kita bagikan secara al-muqasamah. Ketiga, kita bagikan 1/6 secara faraid. Jadi kita tengok mana yang lebih menguntungkan datuk. Jelas ya? Okey. Jelas ni? InsyaAllah jelas ya? Okey. Sebab faraid itu bukan teori saja. Jadi kita tengok contoh. Tolong bagi. Tahu tak 3 kan? Okey. Mana lebih menguntungkan datuk? Si mati tinggalkan suami, datuk, seorang saudara lagi. Okey. Ini saudara suami. Ini dah datuk. Okey. Okey, sekarang kira mana lebih membutuhkan datuk? Secara 1/3 bagi, muqasamah ataupun 1/6. Nah, malam ni kita belajar ni saja. Macam mana Saleh? Mana lebih menguntungkan datuk? Mana lebih menguntungkan datuk? Basir? Dapat sudah Basir? Mana datuk? Basir? Basir dapat sudah. Dia dapat ambil gambar. Sekarang mana lebih menguntungkan datuk? 1/6 Okey, kira dulu. Mudah saja ni, cukup basic ni. Oh, baca apa sudah? Oh, ini nak perlu sudah. Tiga saja ni. Faraid surah dia dapat siapa? Siapa dapat faraid? Tak, mana lebih untung? Cuba 1/6 ataupun dibagikan secara muqasamah ataupun 1/3. Tak. Tiga-tiga kita kira tiga-tiga, tapi sekarang ni okey, kita nak kira. Okey, sekarang orang tanya kita kena bagikan bahagian yang datuk dapat paling banyak. Dapat tiga-tiga ni. Secara mana datuk dapat banyak? 1/3 ke atau muqasamah atau 1/6? Muqasamah ke? Dapat berapa ni? Betul ke? Habis kau jawab tak? Ini kau. Okey, jangan bagi fatwa tanpa ilmu. Itu jadi banyak pengaruh. Dia nak.
Sama-sama lah. Ha? Okey. Dia dapat 1/2. Dia apa? 1/2. 1/2. Okey. Lagi? Silakan. Cuy berapa je? Ya kan? Boy mana boleh taklid? Kita sekarang zaman jadi mujtahid semua. Sekarang zaman ni nak jadi mujtahid semua. Dapat saja banyak. Syekh? Mana dapat? Mana apa? Paling banyak suami apa? Datuk dapat. Secara apa? Secara muka sama. Betul tak betul? Betul tak? Bahasa betul Ustaz? Betul. Ingatlah jangan taklid sebab zaman sekarang orang tak mau taklid. Mana boleh taklid Imam Syafi'i? Kita kenapa balik Al-Quran dan Sunnah? Itu kata masalah sekarang. Tak boleh taklid Imam Syafi'i, tak boleh taklid imam-imam. Mereka itu bukan pendeta-pendeta. Kalau taklid mereka, kita macam ahli kitab dulu. Ittakhadhu ahbar wa rubban arbaba min dunillah. Mereka menjadikan apa? Pendeta-pendeta mereka sebagai perok-rok selain daripada Allah. Tak bagi taklid ulama-ulama. Nak taklid siapa? Taklid ulama. Bagi masalah yang pun pening sudah. Sebab itu menjadi punca apa kita kata? Akhir zaman. Fitnah yang aku berakhir zaman. Dia mula pertikaikan apa kurniaan yang Allah kurniakan kepada ulama dahulu. Sebab dalam akhir zaman Rasul sebut apa? La taqum as-sa'ah hatta la'anat akhir hadhihi al-ummah awwalaha. Tidak akan berlaku kiamat sehingga umat terakhir ummah ni kau nampak mereka akan melaknat umat sebelumnya. Mereka akan pertikaikan umat sebelumnya. Mana ada Syafi'i tiba-tiba dia kata kena bunuh, bukan ada hadis pun. Okey. Sebab Rasulullah sampai kau nampak keadaan begitu, kau menyebab sudah kata begitu. Nampak mereka mula persendakan para ulama, kerajaan jadi kalang kabut sudah. Man kana ilmun falyuzhirhu. Siapa ada ilmu waktu itu dia zahirkan. Jangan lagi segan-segan. Jangan lagi malu-malu, zahirkan. Jangan lagi tunjuk hormat pada orang tak. Hormat pada sayang pada agama ni, jangan tunjuk aku malas bising-bising benda ni. Tak mau malah aku bising-bising benda tak. Faman kana, siapa waktu itu sebut faman kana ilmun falyuzhirhu. Siapa ada ilmu itu zahirkan. Mereka ni jahil. Sampai apa? Saya sebut ni jahil tak jahil. Sampai ila hadrati sallallahu Mustafa sallallahu alaihi wasallam pun dihukum apa? Syirik akbar. Jahil tak jahil sampai peringkat tu. Haram waktu ni para ulama berdiam di diri. Siapa ada ilmu haram berdiam di diri. Sebab apa? Sampai peringkat nak mensyirikkan orang. Orang baca tahlil ni ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'an min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang buat begitu, dia dakwa apa? Sebagai syirik akbar. Apa nama syirik akbar? Orang yang buat begitu terkeluar daripada Islam. Dia wajib mengucap balik. Dia tak mengucap, terpasah dia dengan isterinya. Dia jadi imam, haram kita ikut di belakang dia. Dia sembelih, haram kita makan sembelihan dia. Dia mati, haram kita dikebumi-kebumikan dia di kuburan Islam. Sampai begitu. Tak, saya fikir, ya Allah, macam mana beraninya mereka ni pada agama sampai peringkat begitu. Sampai peringkat siapa baca apa ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu syirik akbar. Jahilnya tapi apa? Memakai pakaian ulama, letak kepiah. Sebab tu diwairalkan, sebab ada orang dengar. Okey, kalau kita belajar tak apa. Cuba tengok orang yang jahil tak belajar. Nampak datang masjid dia mengajar. Terus terima. Apa terjadi? Nah, nanti imam ni nampak aku tengok hari tu dia buat tahlil, dia baca Ilah Abdul Sabah, tak ikut dia sembahyang. Jadi pernah tu ada seorang ulama cerita. Budak ni dia kata selalu ikut dia. Orang ni, budak ni tanya ada hukum. Pergi rumah dia, ziarah dia semua. Tapi masuk waktu, tak setiap kali tanya, ayo kita sembahyang jemaah sekali, dia kata apa? Dia kata apa? Aku terus sembahyang. Setiap kali masuk waktu kau sembahyang. Lalu dia pegang tangan. Kau terus terang, mengapa kau tak sembahyang dengan aku? Kau nak aku cakap benar kan? Ya, kau telah musyrik. Dia kata dekat orang dia tanya fatwa tu.
Ini masalah dia. Sebab dia kata benda ni Rasul sebut man kana ilmun falyudhhiru. Siapa ilmu zahirkan, wala yaktum. Jangan dia sembunyikan. Tak payahlah kau bising masalah ni banyak dipecah umat siapa. Bukan masalah itu, bukan. Masalah umat akan tersesat. Kalau kau bising masalah khilaf, bukan masalah khilaf ni. Ini masalah kejahilan yang semakin tersebar dalam masyarakat. Sebab saya kata sampai apa? Sebab tu saya sebut. Makna apa? Nak hukum orang syirik. Nak hukum orang syirik, sedangkan makna syirik dia sendiri pun tak faham. Sebab saya kata nak hukum siapa kata baca apa ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syirik. Sebab saya sebut apa makna ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ila? Kepada hadrati, hadrat, kehadapan. Apa maksudnya? Apa maksud kehadapan Rasulullah SAW sesuatu daripada Al-Fatihah? Apa maksudnya? Sebab tu kena belajar Nahu. Kita belajar Nahu Ustaz Yahya ada. Ila harful jar hadrati majrur bin ila. Al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdufin taqdiruhu uhdi. Takdir dia, aku hadiahkan ke hadrat Rasulullah SAW sesuatu daripada Al-Fatihah. Hadiah Fatihah Rasulullah syirikkah? Hadiah Fatihah pada Rasulullah syirik. Syirik di mana? Apa makna syirik? An tusyriku billah fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Engkau menyekutukan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Ini hadiah Fatihah syirik di mana? Tapi dia dengar. Saya pernah tengok ustaz tu dijemput dalam Ketawang ni. Maknanya pada KL dijemput, dianggap sebagai ulama besar, dijemput. Ada orang pergi dengar, anggap sebagai ulama. Ini masalah ta'assub. Ini bahayanya ta'assub. Sebab apa? Dakwah kami ni kumpulan salafi. Ini ulama salafi kita kena dengar. Ini nama dia ta'assub. Perkataan jahilah berta'assub. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Kau kena bantu saudara kamu biarpun dia zalim ataupun dia dizalimi. Dia betul salah kena ikut sebab dia kumpulan salafi. Itulah kejahilan yang Allah sebut laisa minna man da'a ila al-asabiyah. Bukan daripada kami orang menyeru pada asabiyah. Sebab tu kata sampai peringkat begitu jadi umat ni. Apa terjadi kalau orang yang buta huruf dengar, yang baru nak balik kepada agama dengar, baru nak balik pada agama dengar? Kita tahulah kita belajar syirik, kita belajar sifat Allah ni syirik, maksudnya begini-begini. Orang baru dengar, ya rupanya aku selama ni bukan tahu, sekarang baru aku tahu rupanya syirik. Mengapalah ustaz-ustaz kita, pak imam kita, pak hadratin, mereka ni ikut saja orang dulu buat, bukan belajar pun. Dia tak faham, kata orang tak belajar. Ini bahananya. Sebab tu kita jaga betul, jaga diri kita, jaga anak-anak kita. Sampai peringkat tu bagi fatwa bukan lagi hukum fiqh, hukum aqidah bagi sampai begitu. Kita balik. Okey. Sebab tu kita tengok ya. Ini ilmu. Okey, kita minta Allah jadikan kita apa? Orang yang benar-benar ilmu. Sebab Allah yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berapa dah darjat? Ilmu ni apa? Ilmu yang dibenarkan dengan amalan. Okey. Jadi sekarang apabila si mati meninggal, ada suami, maknanya mati ni siapa? Siapa mati? Isteri. Jadi apa suami dapat? Berapa? Apa suami dapat? Kegembiraan yang luar biasa. Lama sudah dia nak kahwin lain, tapi suami isteri itu kalau kahwin lain mesti. Jadi tiba-tiba Allah anugerahkan kepada dia kematian seorang isteri je. Okey deh, diam kau ya. Okey. Jadi berapa isteri dapat, suami dapat? 1/2. Sebab apa 1/2? Sebab apa 1/2? Si mati tidak meninggalkan anak. Okey. Sekarang okey. Suami satu per dua. Kita bagi secara apa ni? Muqasamah dulu ya. Muqasamah mana? Datuk dengan dianggap sebagai asabah kepada dengan abang kan? Okey. Kemudian datuk dan saudara.
Sabar. Okey, berapa GST dia? Berapa? Berapa GST dia? Arman, berapa Arman? Berapa GST dia? Oh, berapa GST dia? 2. Jadi suami dapat berapa? Suami dapat 1. Balance dia berapa? 1. Okey. Jadi bolehkah? Tak boleh. 1 tak boleh bagi 2. Sebab tu saya kata cara ulama dulu bagi dulu. Sabar dulu Cikgu Yusof ya. Kita bagi cara, Cikgu Yusof tak sabar saudara. Dia nak bagi cara model. Nanti dulu kita bagi cara apa? Cara ulama kita dulu bagi dulu. Dia akan darab apa? Sebab 2 orang kan, 1 tak boleh bagi 2. Memang kalkulator boleh bagi, tapi apa? Kita darab dulu. 1 tak boleh bagi 2, kita darab dengan 2. Okey. Ini darab 2, ini darab 2. Ini jadi berapa? 4. Ini 2. Ini berapa? Ini 2. Jadi seorang dapat 1. Betul Cikgu Yusof? Betul kan? Jadi nak bagi matematik apa ni? Cikgu Yusof kata tak boleh. Kita bagi matematik klasik, penghinaan para ulama kita. Jadi saya tarik balik. Ulama kita bukan klasik, tak. Ulama kita memang sentiasa malam dan menyegarkan. Ya. Okey, jadi kita tak boleh nak buat matematik apa ni ya? Matematik ya. Okey. Jadi sini Datuk akan dapat berapa? 1 per berapa dapat? Betul ke ni? Dia dapat 1 berapa? 1 per 4. Betul? Betul tak? Secara mukasam. Okey. Dia dapat apa? Betul tak Cikgu Yusof? 1 per 4. Betul tak Syamil? Ya. Okey. Sekarang kita bagi pula. Kayak gini sudah 1/3. 1/3 apa? Bagi. Okey. Tadi suami dapat apa? 1/2. Jadi sini 2. Suami dapat 1. Kan? Jadi Datuk dapat 1/3 daripada 1. Betul tak? Kan? Jadi berapa Cikgu Yusof? Ha? Di mana? Bukan. Betul tak? Bukan 1/3 daripada 1. 1 ni kena bagi 3 apa? Bahagian. Jadi berapa? Dia tak ada 1/3 daripada 1. Dia akan dapat 1/3 daripada 1. Okey. Makna daripada 1 ni dia dapat 1/3 saja. Boleh faham tak? Dia 1/3 ni dia dapat bukan 1/3 pada 2 ni jadi banyak balik. Tapi 1/3 pada 1 jadi berapa? Daripada 4 daripada 2 ni berapa? Okey. Cuba kira. 1/3 daripada 1 daripada 2. Boleh faham tak? Okey. Begini. Bila dulu ya. Nanti Cikgu Yusof balik cari teori matematik baru untuk ni. Begini, kalau begini, tanah dia begini. Ada 4 ekar. Datuk dapat berapa? 1 bahagian. Jelas tu? Kalau begini, okey. Kalau untuk 1/3 baki, okey. Okey. 1/3 bagi begini. Bagi 2 dulu. Ini suami. Bagi 2. Ini bagi 2 sudah kan? Bagi 2 sudah kan? Kemudian sini bagi lagi 3. Datuk dapat banyak ni.
Ini maksud dia. Boleh faham tu? Boleh faham ke? Dia dapat berapa? 1 Pak. 1/6. Jelas? Jelas kan? Okey. Ini maksud dia, kalau kita bagi 1/3. Ini dia dapat begini. Kalau kita bagi dia 1/3 baki, dia dapat apa? Dia dapat 1/6. Sekarang kita bagi dia pula 1/6. 1/6 kita kira apa? Tadi mana tadi? Oh, padam sudah. Okey, 1, 2. Ini 1 apa? 1/3 baki kan? Baki dia jadi merah, jadi begini. Ni bagi 3 kan? Okey, begini. Ini bagian datuk. Ini dah datuk. Ini abang, apa? Saudara. Ini suami. Okey, kalau ini pula, ini suami. Ini saudara. Jelas tu? Kan? Kemudian kalau 1/6 kita bagi ini. Suami berapa dapat? 1/2. Datuk 1/6. Kemudian saudara kita bagi berapa? Asabah. Jadi berapa GST dia? 6. Jadi berapa? 3. Berapa? 3. Ini 1. Ini 2. Dia jadi macam mana? Jadi begini. Okey. Ini sini suami. Ini apa? Saudara. Ini dah datuk. Sama juga, dia dapat 1/6 kan? Sekarang mana lebih menguntungkan datuk? Muka sama. Betul? Ini jadi untuk kes ni paling baik kita bagi datuk sebab apa? Dia akan dapat berapa? 1/4. Kalau kita bagi begini, dia akan dapat 1/6. Kita bagi begini juga, dia dapat 1/6. Jadi kita bagi fatwa macam mana? Arman? Ya, kita bagi tadi pakai sembarang saja, rasa-rasa bukan rasa-rasa agama tak boleh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Kata ni jalan aku seru pada Allah dengan basirah, dengan penuh basirah, pengetahuan, keyakinan sebab apa? Telah aku cuba semua sekali, ini aku yakin paling manfaat untuk datuk yang mengambil tempat bapa. Jelas tu? Jelas dah? Okey, Ustaz tanya jujur. Boleh faham tak? Boleh faham. InsyaAllah. Wa qul alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. InsyaAllah dapat dah. Jadi untuk keadaan ni, mana lebih baik untuk datuk? Al-muqasamah. Jelas faham apa ni? Uncle Din faham tak? InsyaAllah faham ya? Okey, jadi kalau faham, kita balik sini dulu. Sebab setengah ni, Ustaz, aku awal tadi faham sudah. Tapi Ustaz tambah sikit, aku jadi pening balik. Jadi biarlah, belum faham, kita berhenti sini dulu. Okey, ada salah ke? Okey, ada salah? Okey, jadi, untuk hari ini kita dapat apa? InsyaAllah, 3. Apabila datuk bersama, saudara bersama, ashab furu' yang lain, dia ada 3 keadaan. Sama dia dapat 1/3 baki, ataupun diwarisi secara al-muqasamah, ataupun diwarisi secara apa? Secara 1/6 asal faraid. Okey. Jadi kalau kes ni, apabila si mati, tinggalkan suami, tinggal saudara lelaki, tinggalkan datuk. Mana paling terbaik untuk datuk apa? Kita bagikan secara al-muqasamah. Sebab apa? Dia akan dapat 1/4. Kalau kita bagi 1/3, yang tersisa, datuk akan dapat 1/6. Begitu juga kalau kita bagikan secara apa? Secara 1/6, dia dapat 1/6. Jadi lebih baik kita bagi secara al-muqasamah. Jadi bukan lebih baik, mesti kena bagi secara al-muqasamah.
Haji cukup sekat tu. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.